A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tajuk tazkirah 20 minit ini diberikan tajuk Ya Allah manisnya madu. Berbicara tentang manisnya madu, kalau jawapannya datang daripada orang laki-laki tentulah manis. Belum tentu jawapannya yang sama daripada seorang wanita. Jadi apa-apa pun perkara, kalau diniatkan untuk perkara yang baik, maka baiklah insya-Allah. Jadi pada petang yang berbahagia ini, sama-samalah kita membaca tafsir Al-Quran surah An-Nahl daripada ayat 68 hingga 69. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Yang membawa maksud, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dihuni manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, iaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya bagi orang-orang yang memikirkan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ilham atau wahyu. Wahyu adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk, bimbingan, dorongan bagi seekor lebah agar menjadikan gunung ganang, bukit bukau, pokok-pokok sebagai tempat tinggal, sebagai tempat perlindungan. Maka janji Allah, maka buatlah rumah-rumah ini dengan elok. Maka lebah tadi pun membina rumahnya dengan penuh ketekunan dan menyusun dan menatakannya tanpa melakukan kerosakan. Selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan lagi dan memberi izin kepada lebah supaya dengan segala ketetapan yang telah ditetapkan untuk memakan segala macam-macam buah-buahan, untuk mengutip segala sari pati bunga yang berbagai-bagai, dan Allah mengizinkan kepada lebah untuk berjalan di muka bumi Allah ini untuk mencari segala kebaikan untuk dijadikan madu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian pada petang hari nanti, dengan sayapnya yang kecil, lebah ini akan kembali membawa pulang madu yang manis untuk diberikan kepada koloni-koloni yang anak-anak lebah yang di dalam sarangnya. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana Engkau mengilhamkan seekor lebah yang kecil berusaha untuk mencari madu yang sangat hebat. Masya Allah. Maka firman Allah lagi yang berbunyi, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Maka dari perut lebah tadi keluarlah syarabun, satu minuman, iaitu madu yang berwarna-warni. Ada yang dikatakan berwarna kuning, ada yang dikatakan berwarna putih, dan ada yang dikatakan berwarna hitam. Masya Allah. Maka daripada madu ini menjadi manfaat kepada manusia, menjadi syifa, menjadi penyembuh kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dalil yang menunjukkan bahawa firman Allah yang mengatakan fihi syifa'un linnas, bahawa madu ini membawa khasiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya ada seseorang datang berjumpa dengan Rasulullah, berkata, sesungguhnya saudaraku sakit perut. Maka beliau bersabda, berilah saudaramu minum madu. Maka orang itu pun pergi memberinya madu. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, sama-samalah kita berkongsi tentang bagaimana seekor lebah. Apa itu lebah? Jadi kalau kita buat kajian, lebah ni tuan-tuan terbahagi kepada 3. Pertama ialah lebah ratu, kedua ialah lebah pekerja, dan ketiga ialah lebah jantan. Jadi apakah fungsi lebah ratu ini? Lebah ratu ini telah ditugaskan Allah untuk bertelur, dan dikatakan lebah ratu ini akan menghasilkan telur sekurang-kurangnya sebanyak 200 biji sehari. Dan selain daripada bertelur, lebah ratu ini juga turut bertugas untuk mengawal seluruh koloninya. Jadi dalam ini kita mendapati bahawa perlunya dalam satu-satu koloni, dalam satu-satu kerajaan ditadbir oleh seorang pemerintah. Jadi lebah pekerja apa tugasnya? Lebah pekerja ditugaskan, lebah pekerja ni tak bertelur. Dia tak bertelur. Dia akan, kerja dia ialah tiap-tiap hari dia akan keluar mengumpul debunga, mengumpul sari pati untuk dijadikan madu, dan madu ini akan dibawa pulang kepada ratu dan anak-anak lebah yang lain. Bagaimana dengan lebah jantan? Manakala lebah jantan, Allah perintahkan supaya mengawan. Kerja dia mengawan, dan apabila proses mengawan berlaku, lebah jantan tadi akan mati serta-merta. Jadi, apakah tugas lebah? Jadi, lebah pekerja tadi ialah tugas dia sehari-hari dia mesti melawat sekurang-kurangnya 22,500 kuntum bunga sehari, dan akan menghasilkan lebih kurang 1 paun madu daripada 2 kuntum bunga. Jadi 1 ekor lebah sekurang-kurangnya dia akan cari lebih kurang 50 hingga 100 kuntum bunga. Seekor lebah. Contohnya saya bagi yang mudah, untuk mengumpulkan 1 kilogram madu memerlukan 900 ekor lebah yang perlu bekerja sepanjang hari. Anggaran yang telah diberikan dalam kajian menghasilkan 450 gram, iaitu lebih kurang setengah kilo madu tulen, memerlukan 17,000 lebah yang mesti menghinggapi 10 juta bunga. Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana lebah-lebah ini bekerja dengan penuh setia kawan, dengan penuh sukarela, bersama-sama untuk menghasilkan madu yang sangat hebat. Jadi lebah-lebah tadi bekerja lebih kuat dan lebih kuat tanpa mengharapkan apa-apa juga balasan. Tiada cuti, tiada MC, tiada emergency leave. Tuan-tuan, kalau kita ni manusia sentiasa mencari, hari ni tak larat, esok larat, hari ni larat, esok tak larat. Tak ada berada lebah. Lebah ni kerja dia lah hari. Jadi tuan-tuan, pada petang ni kita nak tengok lebah tadi telah menghasilkan madu. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, madu yang manis yang saya katakan hari ini ialah madu yang diguna pakai dalam sejarah perubatan dan merupakan perubatan tertua dalam dunia. Manakala kerajaan Rom dan Greek, mereka menyifatkan bahawa madu ni sebagai lambang kasih sayang, sebagai lambang kesuburan. Dan telah dah ditubuhkan pada 1990 International Honey Commission, iaitu Suruhanjaya Madu Antarabangsa. Untuk apa? Untuk menjaga kualiti madu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, khasiat madu. Apakah khasiat madu? Selain daripada rasanya yang manis, rasanya yang enak, dia merupakan tenaga yang baik, merupakan tenaga asli yang baik. Kalau tuan-tuan rasa tak larat, madu ini adalah tenaga segera
minumlah sedikit madu untuk mendapatkan tenaga segera. Selain daripada itu, madu juga merupakan pembunuh kuman, iaitu antifungus, antiprotoza. Madu dapat menyembuhkan ulcer. Madu merupakan antibiotik yang terbaik. Untuk orang yang awet muda akan menggunakan madu ini dalam semua bahan-bahan bedak, makeup dan sebagainya. Dan satu berita baik untuk orang yang untuk kuruskan badan ni, dia kena makan madu, kerana madu ini akan menghilangkan selera makan dia. Dalam madu juga terdapat vitamin B1, B2, B3, B5, B6 dan juga vitamin C. Sebab itulah bila kita kaji bahawa Rasulullah sangat sukakan madu. Dan untuk anak-anak yang mengaji, yang belajar, kita digalakkan untuk makan madu. Jadi saya ada nak kongsi sikit lah. Ustaz saya ni dulu, anak dia semua hafal Quran. Jadi apa pagi yang dia buat? Pagi-pagi dia akan memberikan semua anak dia makan madu sebelum dia memberikan makanan yang lain. Jadi apakah pengajaran pada petang ini yang hendak saya berikan? Yang hendak kita kongsikan pada petang ini ialah lebah mengajar kita untuk menghasilkan sesuatu, kita tak perlu merosakkan yang lain. Macam mana lebah tadi, dia mengutip bunga-bunga yang perlu saja. Kedua, lebah dia kalau dia hinggap ni mana pohon, mana pokok, mana bunga, pokok tu takkan rosak, bunga tu takkan rosak, daun tu takkan rosak. Tak macam manusia. Kalau manusia ni duduk di laut-lautnya tercemar. Kalau duduk di pokok, pokoknya rosak. Kalau duduk di sungai, sungai dia kena kecil tikus habis. Tak macam lebah. Yang ketiga, lebah mengeluarkan hasil yang baik, iaitu madu yang banyak khasiat dia, tinggi nilai dia untuk kegunaan orang lain, bukan untuk kegunaan dia. Kalaulah kita ni manusia mencontohi apa yang dilakukan oleh lebah tadi, tentulah kita menjadi manusia yang khairun nas, sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat, lebah ini mempunyai harga diri. Jadi harga diri ini kalaulah dikacau, kalaulah dicerobohi, maka lebah ini akan bertindak untuk mempertahankan diri. Dan yang terakhir ialah lebah ini adalah satu makhluk yang sangat rajin, sangat-sangat rajin, kurang tidur. Jadi kita kena mencontohi kita kena mencontohi lebah untuk menjadi manusia yang rajin dan mencari kebaikan demi kebaikan. Pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, dia berkata, jika salah seorang di antara kalian ingin kesembuhan, maka hendaklah dia menulis satu ayat dari kitab Allah, iaitu daripada Al-Quran, dalam satu lembar, lalu membasuhnya dengan air hujan. Kemudian hendaklah ia meminta wang daripada isterinya dengan penuh rela dan gunakan duit tadi untuk membelikan madu, maka dia akan minum daripada benda yang disediakan tadi untuk mendapatkan syifa, insya-Allah, kerana ia adalah penyembuh dari segala sisi. Dan itu sahajalah pada petang ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.